من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله. يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شيء لله لنا وله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sambung lagi pengajian kitab Hidayatus Salikin pada muka surat yang ke-154. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala nikmat yang Allah Ta'ala pertaruhkan nikmat itu kepada kita daripada segala anggota-anggota, daripada segala nikmat yang didapati, daripada segala kesihatan, daripada nikmat makan minum, nikmat harta dan sebagainya. Dan mana nikmat semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ialah merupakan nikmat yang akan dipersoalkan, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita di akhirat nanti. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Di dalam dunia ini Allah Ta'ala beritahu dahulu apakah yang patut kamu lakukan, apakah yang patut kita lakukan dengan nikmat yang telah diberi, apakah perkara yang mesti ditinggalkan daripada nikmat yang diberi. Maka datangnya di situ risalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan itu ialah merupakan hudan lin-nas, maknanya petunjuk bagi manusia. Semua yang ada di dalam dunia ini, ada yang kita cakap dulu, di dalam dunia ni ada yang boleh, ada yang tak boleh. Semua ada dua pasangan. Allah Ta'ala dah beri pasangan kepada kita. Ada laki, ada perempuan, ada taat, ada maksiat, ada dibenci, ada dipuji, ada disokong, ada dibangkang. Semua ada di dalam dunia. Jadi yang manakah kita nak ambil? Allah Ta'ala kata ikutlah Al-Quran yang merupakan hudan linnas. Al-Quran itu ialah petunjuk bagi manusia. Maknanya Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita segala anggota yang diberi, segala nikmat yang diberi, segala harta yang diberi itu
semuanya itu adalah untuk memberikan kamu petunjuk. Nak dapatkan petunjuk ialah petunjuk daripada Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran yang sama juga ialah merupakan bayyinat, menerangkan akan huda wal furqan, akan petunjuk wal furqan dan perbezaan. Furqan makna farak. Kalaulah tidak ada Quran, maka manusia kalbahaim, manusia seperti binatang, tak reti nak bezakan dah. Kita tengok orang yang tidak mengikut Al-Quran, apa jadi pada mereka? Laulal huda minallah, kalaulah tidak ada petunjuk daripada Allah, lakanan nasu kalbahaim, nescaya adalah manusia itu berperwatakan seperti binatang. Maksudnya tidak tahu lagi yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana tak boleh, belasah semua sampai habis. Nampak? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, ulama mentafsirkan bayyinatin minal huda wal furqan inilah yang dimaksudkan mesti mengikut Rasul, mesti mengikut ulama ini yang mentafsirkan akan Al-Quran, yang mengeluarkan hukum daripada Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala beri kita nikmat, Allah Ta'ala beri kita anggota, bagi tangan, bagi harta dan sebagainya, yang mana semuanya itu Allah Ta'ala akan persoalkan balik di akhirat. Yang mana persoalan itu Allah Ta'ala akan tanya bima kanu ya'malun, dengan apa yang kamu dah buat. Kita dah tahu benda tu. Kita dah tahu, mengetahui dah benda ini boleh, perkara ini tak boleh. Kita dah tahu. Tetapi bila Allah Ta'ala persoalkan di akhirat, bila Allah Ta'ala tanya kepada orang beriman, maka pertanyaan itu ialah kerana nak memuliakan dia. Sebab apa? Dia akan naik saksi di akhirat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, tangan aku inilah yang selalu menulis perkataan baik-baik, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, tangan inilah yang selalu berkhidmat untuk orang mengaji agama, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmatnya di dalam dunia, dia akan rasa malu dan malu dan malu di akhirat nanti. Sebab apa? Dia dah tahu dah. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah As-Sajadah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah, ketika mana orang-orang mujrim, ketika mana berada di hadapan Allah, dia dah tengok dah neraka di hadapannya. Ketika mana dia dah melihat dah azab Allah tu menyata di hadapan dia, apa dia kata? Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, absarna, kami pernah lihat dah benda ni sebelum ni. Maknanya kami dah tahu dah benda ni. Wa sami'na, bukan sekadar tahu, kami dah pernah dengar banyak kali dah. Orang post kat WhatsApp lah, orang pas ikut ceramah macam-macam, dah pernah dengar dah. Farji'na, apa permintaan mereka? Farji'na, tolonglah kembalikan kami balik ke dalam dunia. Na'mal salihan, kami akan buat benda baik. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang ini sangat yakin dengan apa yang kamu tentukan. Kami dah yakin dah. Kenapakah di dalam dunia itu masih tidak buat? Kerana memperolok-olokkan hukum Allah. Bila Allah Ta'ala kata di akhirat itu ada azab, di akhirat itu kita pun ya ke? Alah, lambat lagi. Nampak? Perangai tu. Bila Allah Ta'ala kata bila kata di akhirat nanti ada syafaat, bolehlah syafaat. Bila sebut dunia ada azab, tak apa, lambat lagi, sempat lagi bertaubat. Inilah. Sedangkan pintu taubat itu Allah Ta'ala akan tutup bila-bila masa saja pada insan, ketika mana dicabutkan nyawa dia. Siapa sangka orang boleh mati sekarang? Siapa? Kita tak tahu. Nampak? Sebab kita ni semua adalah pinjaman daripada Allah. Allah berikan kita duduk di dalam dunia semata-mata meminjam kita untuk mendapatkan hasil di akhirat. Kalau di dalam dunia, daripada orang yang soleh, orang-orang yang banyak berselawat, orang yang banyak berzikir, beristighfar, menjaga aurat, menjaga adab terhadap Allah Ta'ala, terhadap ulama, terhadap kawan-kawan. Kalau sekiranya kita di kalangan itu, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan dan kekalkan kita bersama dengan mereka di akhirat nanti. Nampak? Al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang itu akan bersama dengan apa yang dia kasih di dalam dunia dia.
Di akhirat nanti dia akan duduk bersama dengan orang yang dia kasih dekat dunia dulu. Kalau di dalam dunia itu dia sukakan orang-orang soleh, dia sukakan itu, maka dia akan bersama dengan mereka di akhirat. Tapi kalau di sebaliknya, di dalam dunia ni sukakan hiburan, di dalam dunia ni sukakan pernampak-nampakkan, nak bagi orang semua tengok dia. Nampak? Maka dia itu al-mar'u. Nabi SAW bersabda, al-mar'u, seseorang itu ma'aman ahabba ilaih. Dia akan bersama dengan orang yang dia suka kepada dia. Kalaulah aku yang dicintainya, maka dia akan bersama aku di dalam syurga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi dah cakap dah, sesiapa yang cintakan akan daku, maka kana ma'i fil jannah, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Berarti waman kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang benci akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah diperolok-olokkan, agama Islam dipermain-mainkan, maka dia akan bersama orang itu di akhirat nanti. Nauzubillah. Nampak? Itu perjajaran ataupun pengajian yang terdahulu berkenaan dengan amanah yang Allah Taala berikan kepada kita. Kata musannif rahimahullahu taala, dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Artinya, pada hari yang naik saksi atas mereka itu. Siapa yang naik saksi? Segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka itu, dan segala kaki mereka itu. Mereka naik saksi dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu, dia akan maksiat, iaitu pada hari kiamat. Nampak? Apa yang kita lidah ni di akhirat nanti Allah Taala kata, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat Allah Ta'ala tutup akan segala mulut. Maksud tutup kat sini, lidah ketika di akhirat nanti Allah Ta'ala akan berikan dia naik saksi atas benda yang benar. Maknanya dia nak defend untuk nak kata salah tu dah tak boleh. Bahkan lidah akan bernaik saksi di akhirat juga dengan apa yang dia pernah buat di dalam dunia. Ini semua akan naik saksi. Kalaulah Allah Ta'ala beri kita ni, kalaulah nikmat ini diberikan secara terus, bahasa kita kata mudahlah. Kalau nikmat ni Allah Ta'ala berikan secara terus, kenapa Allah Ta'ala minta balik? Kenapa Allah Ta'ala tanya balik? Contohlah kalau kita tanyakan, kalau kita pakai kereta company, agak-agak company akan tanya tak kita pergi mana? Walaupun company kata tak apalah, kereta ni saya bagi awak. Bagi awak tu bagi terus ke bagi jaga? Kalau company bagi kereta terus, alhamdulillah. Nampak? Company bagi kereta sebiji kan. Kita driver Datuk kan. Datuk kata tak apalah, kereta ni awak buatlah macam kita awak, bawa balik rumah. Kita pun terima kasih. Dapat BMW sebiji. Siap. Apa maksud dia? Maksud beri. Beri tu dengan makna, bukan makna beri ambil terus. Bahkan dia akan minta balik. Bila bos tu boleh minta kereta tu? Ada kontrak ke? 5 hari, 10 hari, anytime dia boleh minta. Begitu juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila Allah Ta'ala berikan nikmat, bila Allah Ta'ala boleh minta balik? Nak kena tunggu 40 tahun? Nak kena tunggu 30 tahun? Nak kena tunggu birthday yang kali ke-80? Bila nak kena Allah nak minta balik? Ada Allah Ta'ala bagi kontrak tak? Bagi date. Tarikh sekian-sekian ni ayah saya akan ambil balik nikmat kamu. Ada? Tak ada. Allah Ta'ala tak akan minta date. Bahkan Allah Ta'ala kata, apa tu? Ila ajalin musamma. Bila sampai pada ajal, nampak? Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu, maknanya Allah Ta'ala panggil balik dia, dikembali pada Allah. La yastakhiruna sa'atan. Allah tak akan lambatkan satu saat, wala yastaqdimun, ataupun terlewat satu saat, ataupun terdahulu satu saat. Lambat pun tak, terdahulu cepat satu saat pun tak, lambat satu saat pun tak. Maksudnya apa? Tepat pada masanya Allah Ta'ala akan ambil.
Sebab itu di dalam dunia ini dipupukkan hati kita supaya mahabbatullah, mahabbatur rasul, mahabbah ulama, mahabbah awliya, mahabbah salihin, mahabbah ahlul ibadah, mahabbah ahlul masajid, mahabbah ahlul amal, mahabbah ahlul khidmah, mahabbah dipupukkan di dalam dunia ni. Kita ni cintakan orang-orang macam ni. Sebab apa? Kita tak tahu bila kita nak balik. Yang kita tahu, kalau di dalam dunia kita cintakan, kita kasihkan orang ni, maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama dengan mereka. Itu yang kita tak. Tapi kalau di dalam dunia ini dia tak suka dengan perkara ni, bila ditegur atas maksiatnya, bila ditegur, alah orang ni leceh lah, ni zaman trend tau, zaman trend K-pop sekarang ni, zaman ni ini zaman sekarang ni, zaman ni, itu zaman old school, ini new school. Boy, nampak? Kalaulah dia masih lagi nak memperolokkan, sedangkan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan azab aliman bima kanu ya'malun, bima kanu ya'lamun, dengan apa yang mereka dah buat. Maknanya mereka dah tahu dah benda ni, dah dapat khabar berita dah tahu dah cerita perkara ini. Sebab itu Allah Ta'ala azab. Nampak? Sebab itu bila satu hari seorang ulama bersama dengan muridnya melihat seorang yang gila. Bila dia tengok orang gila, maka dia katakan, ini orang gila ni, jangan dekat dengan dia. Kamu jangan dekat dengan orang gila ni. Dia ni gila. Orang gila ni kadang-kadang kencingnya tak basuh. Beraknya tidak basuh. Kadang-kadang buat benda yang menjijikkan. Gila. Dia kata, wahai guru kami, sesungguhnya kami lebih mulia daripada orang gila ini. Maka kata guru tersebut, al-majnun man aliman nar wal al-majnun, orang yang gila itu, man alima biwujudin nar, mereka yang mengetahui akan wujudnya api neraka tetapi masih lagi buat maksiat. Tu orang gila. Gila betul tu. Dah tahu dah neraka tu azabnya bagaimana. Dia akan masuk di lijam, dimasukkan apa? Duri di dalam perut, keluarkan disentak. Dah tahu dah neraka tu wujud, yakin beriman, tapi masih lagi buat maksiat. Masih lagi tak nak berdekatan dengan orang soleh. Kenapa? Inilah orang gila. Nampak? Nak cak orang gila tu, orang gila betul tu. Siapa kata? Para ulama kata, ini orang gila betul ni. Dah tahu neraka tu wujud. Dan mereka orang yang gila ini, dia tahu apa? Man alima biwujudil jannah wa ni'matiha wa huriniha. Mereka yang mengetahui akan wujudnya syurga, adanya nikmat syurga, adanya bidadari syurga, adanya segala mahligai di dalam syurga, wa tabta'id anha, dan dia cuba berjauhan daripada syurga. Dah tahu syurga tu wujud, tahu syurga itu tempat yang baik di akhirat, tempat di hari kemudian, dia tahu, tapi waya berta'id anha, dia nak jauhkan diri daripada syurga. Adapun dengan neraka tu, waya taqarrib an minhu, dan dia nak berdekatan daripadanya, nak dekat masuk neraka. Dah tahu neraka tu tempat tak baik, dah tahu neraka tu tempat yang tak molek, tempat yang sakit, nak juga pergi masuk situ. Allahu Rabbi. Ini yang kita tak nak ni, yang berlaku pada zaman sekarang. Bila dinasihat orang itu, bila dinasihat, tak nak terima nasihat. Nampak? Bahkan dibenci pula. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kalau sekiranya ada orang yang menasihati aku akan satu perkara, maka akan berdamping dengan dia seumur hidupnya. Kalau ada orang yang menasihat aku satu perkara, aku akan jadikan itulah my best friend. Bahasa kita kata, kawan yang baik ialah kawan yang menyelamatkan kamu daripada masuk api neraka. Itulah kawan yang baik. Kawan yang menasihati kamu supaya kamu menjaga aurat. Kawan yang menasihati kamu supaya kamu belajar. Kawan menasihati kamu kepada kamu beribadat sembahyang dan sebagainya. Itulah kawan. Tapi kalau sekiranya kawan itu mengajak kepada maksiat, itu bukan kawan itu. Nampak? Tapi kita sekarang dunia sudah terbalik. Akhir zaman sebelum tanda-tanda kiamat, apabila orang buat baik, maka dipadam-padamkan. Apabila orang buat maksiat, maka dijahar-jaharkan. Ini tanda-tanda kiamat. Bila nak buat maksiat, viral dulu. Nampak? Dia kan anak muda zaman sekarang. Buat viral dulu. Ambil gambar sini, viral dulu. Masuk dalam YouTube, masuk dalam Facebook, masuk dalam WeChat, masuk. Nampak?
Kalau buat benda baik, siapa nak bayar dia orang buat baik? Sedangkan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala bersabda, in tubdus sadaqah fa ni'mahi. Apabila kamu nak menyempurnakan sedekah, maka rasailah nikmatnya. Maknanya kalau nak sedekah, sedekah betul-betul. Jariahkan betul-betul. Tunjuk depan orang, ni kami nak sedekah ni. Supaya orang lain boleh ikut sedekah bersama. Nampak? Allah. Sekarang terbalik. Mana? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Syahdan, dan sayugianya engkau peliharakan segala badanmu, istimewa pula segala anggotamu yang 7, daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia, akan maksiat oleh Allah Ta'ala. Maksiat ni maknanya mukhalafatu amrillah. Itu maksud maksiat. Maksiat ni maksudnya mukhalafatu amrillah, menyalahi akan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang panggil maksiat lah. Nah, Allah Ta'ala beri nikmat supaya kamu mensyukuri, kamu merasai nikmat, kita pergi buat benda lain, buat benda yang dilarang oleh Tuhan, maka itu dikatakan maksiat. Mukhalafatu amrillah, menyalahi akan perintah Allah Ta'ala. Ada? Kata dia, istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegah akan dia, akan maksiat oleh Allah Ta'ala, iaitu memelihara mata dan telinga dan lidah dan perut dan faraj dan tangan dan kaki. Ini 7 anggota yang disebutkan oleh ulama sebagai anggota-anggota utama untuk mendapatkan sumber daripada, sama ada zahir, sama ada sumber itu sumber yang baik atau sumber tidak baik. Apa dia? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Kerana pelihara tadi, kerana neraka Jahannam. Pelihara segala anggota itu kerana neraka Jahannam. Itu ada baginya 7 pintu, dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat. Tak masuk dalam 7 pintu neraka itu melainkan dengan sebab berbuat maksiat. Dan anggota 7 ini, dengan anggota 7 ini, kalaulah anggota 7 ini mengekali di atas maksiat, maka terbukalah 7 pintu neraka untuk orang itu. Na'udzubillah. Peliharalah. Nak pelihara. Ini kalau seorang itu, Nabi kata, inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb atau kama qala. Nabi bersabda, ala inna fil jasadil mudghah, adakah kamu tidak tahu bahawa di dalam jasad tiap-tiap manusia itu ada mudghah. Mudghah ni maknanya ada seketul daging. Daging yang asalnya daripada darah. Mudghah. Iza salaha, apabila baik, iza salahat, apabila baik mudghah tadi itu, salahal jasadu kulluh, nescaya membawa kepada seluruh anggota semua akan jadi baik. Wa iza fasadat, apabila rosak binasa, fasadal jasadu kulluh, maka anggota lain semua akan rosak. Ala wahiyal qalb, hati. Dalam kitab Jala'ul Qulub bi Dzikrillah, bagi Tuan Tabal rahimahullahu taala wa yardah, beliau mentafsirkan hati itu diibaratkan sebagai baitillah. Hati itu
diibaratkan sebagai baitillah. Maknanya tempat utama yang ada di dalam hati, yang mesti disimpan di dalam hati, ialah baitillah, ialah Allah Subhanahu wa taala. Tempat utama yang mesti disimpan di dalam hati. Hati ini ibaratkan bait. Maknanya bila ada bait, mesti ada sahibul bait. Bila sebut rumah, mesti ada tuan rumah. Siapakah tuan rumah yang patut ada di dalam hati? Ni kalau salah tafsir, orang kata Tuhan duduk dalam hati pula. Ini ibarat. Kenapa waktu saya cakap ibarat? Nampak? Bila rumah akan ada tuan rumah. Sekarang ni hati ini ibaratkan bait, ibaratkan rumah. Kalaulah siapakah yang paling layak untuk diletakkan di dalam rumah ini, maknanya hati ini tempat kita tumpu, hati ini tempat kita kita tawajuh, tafakur, tawajuh, taslim. Hati tumpuan yang pertama. Kalau kita kan titik point nombor 1. Siapakah yang patut kita letakkan, simpankan di dalam hati? Tuan Tabak ibaratkan baitillah. Al-qalbu baitun min buyutillah. Hati itu rumah Allah Ta'ala. Maksudnya di dalam hati itu sepatutnya yang disimpan di dalam hati ialah Allah. Tanamkan, sebab itu ada istilah naqsyabandi. Naqsyun ni dengan maknanya ukiran, naqash. Ada satu tarekah yang masyhur yang diasaskan oleh para ulama, antaranya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Naqsya tu maknanya ukiran. Diukirkan nama Allah Ta'ala itu di dalam hati. Sebab apa? Sebab inilah yang Rasulullah maksudkan, idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, kalau hati ini yang disimpan itu adalah Allah. Maknanya bila hati itu disimpankan Allah, bererti tangannya akan buat segala yang suruhan Allah secara automatik. Bukan nak kena paksa dah. Tak ada kena paksa dah. Tak ada siapa pun paksa. Nampak? Kalau yang dalam tu betul-betul simpan, yang disimpan, yang dipendam, yang dikumpul, yang dipenuhkan di dalam hati itu ialah Allah, semata-mata zikrullah yang mutlak, tidak ada campuran apa-apa, bererti yang keluar daripada tangan ini semua adalah zikrullah. Mulutnya akan berkata zikrullah, telinganya akan mendengar zikrullah. Nampak? Kakinya akan buat semua dalam bentuk zikir. Ini sebab itu orang kata, ulama mengatakan zikir itu wajibun. Allah Ta'ala kata wala zikrullahi akbar. Ingat Allah Ta'ala itu yang paling besar. Kalaulah kita tengok daripada semua jenis aspek ibadah pun, tak kiralah ibadah sama ada sembahyang ke, puasa ke, bersedekah ke, menuntut ilmu ke, apa saja ibadat yang kita buat, tujuan utama dia satu, ialah untuk nak menanamkan Allah, nak simpan Allah di dalam hati. Sebab apa? Bila Allah yang kita ingat sentiasa, yang kita tumpu sentiasa, apabila Allah yang kita tumpukan sentiasa, maka semua ni akan jadi baik. Semua akan jadi maksiat tu, kata Syekh Nursi, hampir-hampir mustahil. Hampir-hampir mustahil dah berlaku. Sebab apa? Salahal jasadu kullu. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, dia simpan benda yang baik, maka dia akan bawa semua anggota ni kepada yang baik. Tapi Nabi kata apa? Wa idza fasadat. Kalau sekiranya dia buat benda yang rosak, dia simpan di dalam ni benda yang rosak, hubbul jah, al-mazmum, sifat-sifat mazmumah yang 13, sifat mazmumah yang 10, syirik kepada Allah, tidak memandang af'alullah, marah dengan qada Allah, ghadab, hasad, dengki, ujub, sam'ah, apa semua sifat yang itu yang disimpan di dalam hati. Kalaulah itu kekasih yang disimpan di dalam hati, siapakah kekasihnya? Orang yang tidak ada iman dengan Allah. Allahu Rabbi. Siapa yang kamu jadikan kekasih? Lepas ni jangan cakap K-pop. K-pop ni orang tak rasa apa. Kamu cinta siapa? Saya cinta orang yang kafir dengan Allah. Cakap macam tu. Ya, padan muka. Betul lah. Nak cakap macam mana lagi? Kamu cinta siapa? Oh, saya cintakan orang yang kafir dengan Allah. Saya cinta orang yang syirik dengan
Saya cinta orang yang benci akan Nabi SAW. Saya cinta ke orang yang tak suka masuk agama Islam. Itu yang saya. Kalau cakap K-pop dia tak rasa apa-apa. Kalau cakap Korea ke, cakap tak rasa apa. Saya suka orang yang bencikan Allah Ta'ala. Ambil. Itulah idola saya. Siap. Nampak? Kena viral lah hari ni. Kalaulah wa idza fasadat, apabila hati itu disimpan benda yang tak baik, maknanya ditanamkan perkara yang itu, fasadal jasadu kulluh. Maka ulama kata az-zahir yadullu 'alal batin. Kalau kamu tengok zahir dia dah buat maksiat, dah buat perkara yang teruk, yadullu 'alal batin, itulah tanda batin dia macam itu. Nampak? Sebab itu bila Allah Taala, ulama menyebutkan 7 anggota ini adalah sumber daripada sama ada mengambil kebaikan atau mengambil keburukan. Tapi 7 anggota ini adalah kekuatan utama. 7 anggota ini ialah bermula daripada salahat jasadu. Idza salahat, apabila baik ia, al-mudghah, seketul daging tadi tu, itu dia punya manpower dia. Nampak? Macam kita katakan, tak ada kat sini meter tu, meter api tu kan. Dalam surau, meter tu nak kena ada berapa banyak? Perlu ke setiap lampu letak 1 meter? Tak perlu. Apa? Siapa nak bayar bil? Perlu 1 meter letak semua setiap lampu. Kipas ada 1 meter. Gila tu. Buat macam tu TMB tak cukup tangan tu. Nampak? Rumah yang besar macam meter ada 1 je. Itu point dia. Iza salaha, apabila elok meter tadi tu, salahal elektrik kulluhu. Saya sihatlah segala elektrik yang lain. Wa iza fasadat, apabila rosak meter tadi, fasadal kulluh. Samalah tu. Apabila yang ni rosak, agak-agak api boleh wujud. Walaupun lampu tak rosak. Lampu elok baru beli, Philip nama. Nampak? Kipas baru beli, KDK. Aircon baru beli, Panasonic segala, Daikin semua baru beli. Tapi kalau meter rosak, nampak? Walaupun kita jaga badan, jaga exercise, bagus. Tapi kalau hati rosak, fasadal jasadu kulluh, dia akan bawa semua kepada kerosakan. Nampak? Allahu Rabbi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dah isyak ke belum kita ni? Lagi 2 minit. Sikit lagi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau pertunjuk dengan dia mata di dalam segala tempat yang kelam, sama ada di laut atau di darat, dan dapat engkau minta tolong dengan dia dengan mata atas menyampaikan segala hajatmu. Ini nikmat mata yang Allah Ta'ala bagi. Dan engkau melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah dan segala yang ajib-ajib, segala-segala yang perkara yang luar-luar biasa, yang indah, yang cantik-cantik. Sama ada perkara yang indah tadi itu di dalam bumi. Baca bumi jangan baca yaumun. Baca bumi. Bukan yomi pun bukan juga. Di dalam bumi dan di dalam langit. Maknanya perkara itu sama ada di atas bumi atau di atas langit. Dan engkau ambil dengan dia akan dalil mata itu Allah Ta'ala jadikan untuk kegunaan kita. Tapi kena ingat, poin yang paling besar dekat sini ialah mata itu engkau ambil dengan dia dengan mata akan dalil yang menunjukkan bagi wujud zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah. Ini kegunaan mata tu. Nampak? Kegunaan mata, Allah Ta'ala berikan mata itu. Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu wahai manusia adanya wujud tanda kebesaran aku, afala tubsirun. Kamu tak guna ke? Ada Allah Ta'ala ini bukan sekadar pengetahuan, tapi ada Allah Ta'ala itu dengan dirasai.
rasanya Allah Ta'ala itu wujud itu dengan adanya dalil yang qat'i. Ingat molek tu. Nak rapat merasai kewujudan Allah. Ada Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala ni bukan macam wujud kita boleh tengok cokoh kat depan tu. Jangan salah faham. Wujud Allah Ta'ala ini ialah wujud yang dirasai melalui dalil yang kuat. Macam saya bagi contoh dululah. Kalau kita katakan di hujung itu, pokok itu, kawasan itu berhantu, kan? Kalau kawasan itu berhantu, kita bawa motor tiba-tiba berderau bulu roma. Nampak hantu? Tak nampak. Kenapa berderau bulu roma? Kenapa takut? Sebab kita percaya sampai ke tahap keyakinan seolah-olah hantu tu tercokoh kat depan tu, padahal tak nampak benda pun. Bila lalu tu bau wangi kat situ, confirm dalam hati. Nampak? Dah sudah, mari pulak dah ni. Mari dah. Tengok side mirror kejap-kejap, tengok side mirror kejap-kejap, tengok side mirror. Sebab apa? Takut duduk belakang. Nampak? Kenapa apa? Kita rasa dalil yang qat'i, dalil yang kuat. Nampak? Tak nampak pun. Tapi merasai kewujudannya. Sedangkan wujud Allah Ta'ala ini, mata ini, di manakah dalil kewujudan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, fi anfusikum. Pada diri kamu sendiri dah ada. Afala tubsirun. Maknanya kalaulah kita ni, diri kita ini adalah dalil bahawa kewujudan Allah Ta'ala itu ada, takkan tak rasa lagi. Kalau dalam hati hak paling dekat dengan kita pun ada dalilnya, kewujudan tanda kebesaran Allah pun ada, tak boleh nak rasa. Hati kamu tu berpenyakit namanya. Sedang ada penyakit tu, penyakit tak boleh rasa. Kalau pergi ke jumpa doktor, saya tak rasa apa-apa doktor, bau tak ada bau, makan tak ada rasa apa, doktor pegang saya tak rasa. Agak-agak doktor kata kamu orang paling sehat dalam hospital ni, macam tu. Paling sehat dia kata. Pegang pun dah tak rasa, semua dah tak rasa. Mulut je boleh bercakap. Agak-agak doktor kata, oh kamu sehat, kamu boleh urus rumah. Nanti kami siapkan kain kapan je. You know? Itu tanda kamu berpenyakit tu. Kalaulah Allah Ta'ala kata, fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu sendiri, pada diri kamu ada tanda kewujudan Allah, maknanya nak merasai kewujudan Allah tu punyalah senang. Tapi punyalah bagi kita susahnya. La ilaha illallah. Allahu Rabbi. Sebab apa? Sebab hati kita banyak sangat maksiat, tuan-tuan. Perbanyakkanlah istighfar. Banyak istighfar, taubat kepada Allah. Saya bagi contoh banyak kali dah. Kalau kita tanya orang, nak ingat Allah, susah ke senang? Nak ingat Allah 24 hour, non-stop, day by day. Agak-agak susah ke senang? Orang susah ustaz. Memang susah. Nampak? Sebab kita buta daripada melihat dalil kebesaran Allah. Tak nampak dalil kebesaran Allah. Allah Ta'ala kata apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kewujudan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran antara siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu merupakan satu tanda kebesaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ulil albab dengan mana orang yang akalnya sempurna di sisi Allah. Siapakah orang yang berakal tadi? Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini ciri-ciri dia. Orang yang katakan orang yang ulil albab yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu, pertama sekali ciri-ciri dia, apa dia? Alladzina yadhkurunallah. Orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala. Itu yang kata-kata hati dah tertanam. Bila ingat itu, bukan ingat nanti duduk masjid, qiyaman, sama ada berdiri, wa qu'udan, dan keadaan duduk. Sebab tu dalam ahli sufi adanya zikir hadrah, zikir sambil berdiri. Komen apa zikir berdiri-berdiri ni? Pernah buat zikir berdiri? Tak pernah lagi tak? Agak-agak kalau buat jadi apa? Cok sesak, cok apa semua gala, syiah lah apa semua terkeluar. Nampak? Padahal dalam Quran sebut jelas, alladzina yazkurunallah,
Orang yang sentiasa ingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam ketika berbaring pun ingat Allah Taala. Darah Melayu kita ni banyak Islam datang daripada Yaman. Kita ni Islam kita banyak datang daripada belah-belah Yaman. Bukan bererti belah lain tak betul. Kita ni sumber kita kebanyakannya daripada Yaman. Daripada zaman Saidina Osman, kita punya Islam kita. Maka Islam kita ni bukannya dengan jahriyah, kebanyakannya diamalkan dengan rotib. Rotib ni maknanya wirid. Sebab tu orang dulu tua-tua dulu dia ada wirid dia. Ada tak nenek moyang kita dulu? Ada tak wirid dia orang? Lepas mayang nak pergi keluar baca tu qul huwallahu ahad ke apa semua tu. Itu wirid. Kita ni kekuatan kita dengan rotib. Nampak? Tapi sekarang zaman dah berubah, dah macam-macam. Banyak kita boleh guna banyak sumber. Sama ada cara Yaman, cara Syria, cara apa, ulama Afrika apa semua boleh, tak ada masalah. Selagi perkara itu tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah, perkara itu boleh diikut. Sekali benda tu ada sumber di dalam hadis, dalam Quran yang kata hadis yang kuat, boleh ikut, tak ada masalah. Nampak? Kalau hang nampak zahir, memang tak boleh ha. Nah. Itu kata musannif rahimahullah taala. Sebab tu Allah Taala simbahkan allazina yazkurunallah, orang yang ingat Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan baring. Apa lagi sifat mereka? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikiran mereka itu, mata telinga ini adalah sumber untuk menyampaikan sesuatu kepada otak. Tengok orang sains juga. Sebab itu orang dalam haddut taklif, had mukallaf, orang yang buta mata sekali dengan pekak telinga, tak ada hukum syariat bagi dia. Sebab apa? Dia tak boleh nak sampai ilmu. Ilmu tak boleh nak sampai. Buta pun dia, pekak pun dia. Berarti dia tidak akan ada sumber. Nak dapatkan ilmu tu dah tak ada. Tak ada sumber. Tapi kalau sekiranya ada salah satu, sama ada mata boleh melihat, ataupun telinga boleh mendengar, ataupun dua-dua elok, maka orang ini dia akan ada sumber untuk sampai kepada otak. Otak untuk memikir. Sebab tu bila ada mata, Allah Ta'ala kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mata melihat, otak kita memikir. Apa yang kita lihat? Apa yang dia fikirkan? Fi khalqis samawati wal ard. Dia sentiasa memikirkan tentang yang menciptakan langit dan bumi, tentang keciptaan langit dan bumi ini. Maknanya mata bukan sekadar tengok. Zahirnya nampak tengok, tapi hakikatnya dinampak di sebaliknya. Kerana apa? Kerana yang di sebalik itu sudah penuh di dalam hati. Ibarat macam ni lah. Ibarat macam ni. Kita ada kekasih. Ya kekasih. Nak kata P. Ramli. Ya kekasih. Kita ada kekasih yang kita cintai. Yang kita sayangi. Yang kita... Apa lagi? Tak tahu dah nak kerti cakap. Kita ada kekasih kita. Di hadapan kita ni ada orang. Ada orang di hadapan kita ni, kekasih kita ada di hujung sana. Walaupun tertutup dengan dinding, soalnya nampak ke tak? Imam angguk, nampak. Siapa kata tak nampak? Walaupun tertutup dengan dinding depan ni, kita tahu dia wujud, dia ada dalam majlis kita. Kita tahu dia ada kat belakang tu. Walaupun tak nampak secara zahir, tapi hakikatnya nampak ke tak? Nampak. Pandai pula kalau dalam bab tu. Kalau dalam bab tu semua pandai. Tak payah siapa pun teach. Tapi bila sebut, bila tengok dunia, tengok kejadian Allah, nampak Allah Ta'ala, macam mana Ustaz nak fikir? Nampak? Kerana apa? Kerana yang dikasihi itu tidak penuh di dalam hati. Kita yang boleh nampak dia tu, walaupun di sebalik hutan, walaupun di sebalik tiang, walaupun di sebalik dinding. Kerana apa? Kerana hati kita tu sentiasa tertumpu pada dia. Nampak? Walaupun kita tak jumpa depan mata, depan-depan, tapi kita rasa kewujudan dia. Kita tak nampak pun dia. Sebab tu kita katakan yang Qais Majnunun Bilaila tu kan. Cerita seorang orang Qais yang gilakan si Laila. Sehingga kan anjing pun diberi makan, diberi pakaian yang cantik-cantik, dipakaikan cantik anjing itu. Sampai orang kata, ya Qais, kau ni gila ke apa? Kau ni kenapa kau make upkan anjing ni
lebih-lebihan. Pakaikan dia baju lah, pakaikan dia, bagi dia makan yang special, sehingga kan dia makan daging. Qais beli satu daging yang dimasak, Qais ambil sikit, selebihnya dia bagi anjing. Anjing makan banyak. Lemcop ke, nak kira apa pun. Nampak? Dia makan bahagian tulang, hak lebih tu semua bagi anjing. Kalau kita terbalik, daging kita ambil, tulang bagi anjing. Terbalik, dia ambil tulang, daging bagi anjing. Gila tak gila? Apa kata Qais? Kena aku buat benda ni sebab bukannya sengaja aku buat, bahkan ada sebab. Apa sebabnya? Kerana anjing ini sudah melihat kampungnya si Laila. Kecintaan kepada si Laila, anjing pun diterima. Kita ni bila sebut hubbullah, cintakan Allah Ta'ala, tapi bila melihat ulama, bila melihat kitabullah, bila melihat kitab-kitab ulama, tak boleh nak transparent, tak boleh nak tembus tu, tak tembus. Masih nampak zahir yang itu saja. Bila tengok Quran, nampak Al-Quran. Bila kita tengok kitab, nampak kitab. Bila tengok ulama, nampak ulama. Tak boleh nak menembusi sampai ke tempat lain. Kerana apa? Dalam hati kita belum ada kecintaan kepada Allah. Ada tu sudah ada, tapi tak penuh lagi. Tamla'u qalbaka bihubbillah. Tak penuh lagi hati kita itu dengan cintakan kepada Allah. Sebab itu jadi tak nampak blur. Nampak? Orang yang cinta, bila Allah Ta'ala ceritakan orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, para ulama, orang salihin, ahlul ibadah dan sebagainya, inilah yang Allah Ta'ala sebutkan la ikraha fid din. Orang ini tidak ada paksaan dah dalam agama, sebab dia akan buat itu dengan kerelaan. Dia akan buat itu dengan kemahuan hati dia sendiri yang nak. Bahkan kalau dia tak buat perkara itu, jadi tak selesa hidup dia. Nampak? Itu maksudlah ikraha fiddin. Orang yang tamla'u qalbah, yang penuh hatinya bimahabbatillah, dengan cinta kepada Allah, wa bimahabbati rasulih, dengan cintakan rasulnya, mahabbati ulama, cintakan awliya, cintakan salihin, cintakan ahli ibadah, cintakan ahli masajid, cintakan ahli khidmah, cintakan orang yang buat baik, cintakan fuqara wal masakin, cintakan anak-anak yatim. Ini semua ni orang yang ada ni la ikraha fiddin. Dia tak akan jadi paksaan dalam agama dia. Nampak? Kita kenapa yang jadi paksa? Sebab masih tak cukup lagi. Maka tambahkanlah, perbanyakkanlah. Nak apa yang kosong ada di dalam hati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Betul ada kata tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sebab itu kena jaga majlis zikir, tuan-tuan. Majlis zikir, majlis berselawat kepada Nabi. Sebab perkara ini bukanlah perkara yang baru. Bahkan perkara ini ialah perkara yang sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah, daripada Asy'ariyah, Maturidiyah, ahlul mazahib, orang ahli sufi, awliya, man safa nafsahu, semua orang-orang ini mengatakan zikir itu adalah wajib. Zikir itu sampai tahap kewajipan. Kalau semua ibadat itu menunjukkan kepada zikir, memupukkan kita kepada zikir, maka zikir itu jadi tunggak utama. Nampak? Tunggak utama di dalam hati itu adalah zikir. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Perbanyakkan zikrullah. Dan ingat Allah Ta'ala. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Perbanyakkan mendengar kalamullah, kalam Rasul, kalam ulama. Jangan dengar perkara-perkara yang lain yang membawa kita kepada perpecahan. Orang sampai nak pertikaikan hadis pun ada sekarang ni. Banyak sekarang. Kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, Imam Bukhari, contoh kata Imam Bukhari sendiri menyimpankan hadis-hadis berkenaan dengan adab, al-adabul mufrad. Adab yang tunggal, adab ini. Walaupun di dalam Imam Bukhari terkenal dengan hadis sahih, kitab sahih Bukhari, tapi Imam Bukhari timpulkan kitab-kitab hadis bercerita tentang adab, ceritakan tentang adab, ceritakan berkenaan dengan akan apa, segala adab-adab. Walaupun daripada hadis yang dhaif, walaupun daripada hadis syadidud dhaif, Imam Bukhari simpan di dalam kitab beliau.
Letakkan, kalau ulama simpankan perkara tu dalam kitab dia, maknanya benda tu bukan tak benar, tuan-tuan. Orang yang petikaikan tu yang tak benar. Kalau tidak, ulama tak buat apa nak simpan dalam kitab dia. Kalau benda tu tidak benar, contohlah kita, kalau benda tu memang betul-betul salah, takkan kita nak biar. Ulama akan simpan, letak dalam kitab yang mulia, Adabul Mufrad, ceritakan tentang adab. Tengok bagaimana adab sahabat dengan sahabat, adab tabi'in dengan sahabat, adab sahabat dengan Rasul, adab Rasulullah menjaga, macam mana, semua cerita penuh dalam tu. Nampak? Sebab itu kita dalam bab ahli ibadat, yang jaga ibadat, kalau setakat buat zikir ni bukan lagi benda yang dhaif, tuan-tuan. Kena faham elok. Ingat Allah Ta'ala ni bukan benda dhaif tau. Kita sebut la ilaha illallah, Allah, 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 Allahu, Allah haq, itu semua bukan benda dhaif, tuan-tuan. Jangan ingat benda tu dhaif, benda tu sesat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wala zikrullahi akbar, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, wa aqimis salata li zikri. Semua Allah Ta'ala sebut. Dalam hadis Nabi pun sebut. Di dalam Allah Ta'ala cerita pula, kan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah melihat tamayala ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yadhkurunallah ka syajar fi yaumir rih. Dalam hadis Imam Daruqutni. Imam At-Tabarani menyebutkan riwayat daripada Sayyidina Ali, aku melihat sahabat Nabi tamayal. Tamayal maknanya bergoyang-goyang. Tamayala ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yadhkurunallah, ketika mana aku melihat sahabat-sahabat bergoyang-goyang ketika mengingati Allah Subhanahu wa taala, kasyajari fi yaumir rih, seperti pokok yang ditiupkan angin yang kencang, yakni min syiddati harakatih, kerana terlalu kuatnya gerak mereka itu. Ingat apa, kita macam tu arwah almarhum Tuan Syekh Faiz dulu buat zikir itu, ingat benda tu kosong ke? Ingat benda ni zaman tabi'in semua dah ada dah, zaman sahabat semua dah ada dah. Kenapa kita nak petikai kan? Janganlah ikut pahaman-pahaman yang Mu'tadilah lah, pahaman yang musyabbihah lah. Lah ni tak ada Wahabi dia tak wujud dah tengah ni. Dia tak apa, depa tak ngaku Wahabi. Nak Mu'tadil, pahaman musyabbihah. Jangan ikut pahaman tu. Nampak? Kalau benda ni wujud dalam ulama, simpankan di dalam kitab mereka, agak-agak benda ni benda dongeng ke? Fikirlah sikit. Nampak? Ulama simpan dalam kitab mereka, ulama dah jadikan bahan rujukan, ulama rujuk kitab-kitab para ulama ni. Takkan benda ni dongeng lagi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nampak? Allah Ta'ala tak guna ataf dengan au. Kalau tengok dalam tafsir, tengok dalam apa yang dulu yang riwayat oleh Ustaz Jamal, Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala tak atafkan dengan au? Allazina yazkurunallaha qiyaman au qu'udan au ala junubihim. Kalau sebut au maknanya satu je. Kalau berdiri tak boleh duduk, kalau duduk tak boleh baring. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tiga-tiga. Kalau nak duduk, kejap duduk, kejap berdiri, kejap duduk, kejap berdiri. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ataf dengan au, limutlaqil jam'i. Kenapa nak petikai-petikai kan? Nampak? Semuanya sebab apa? Sebab nak mematikan ahli sufi. Ahli sufi ni orang yang paling kuat di dalam agama, yang akan pegang tamassaka bin sunnati, orang yang betul-betul memegang tamassak, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ini kitab yang kita belajar, Hidayatul Salikin, Syarul Salikin, apa saja kitab-kitab ulama tasawuf, tujuan dia apa? Untuk nak mendidik hati itu, nak tarbiyah hati itu supaya kenal diri kita, kenal Allah Ta'ala. Jangan kita didik hati supaya nak betulkan orang semata-mata. Jangan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu dulu sebelum kamu nak hisab orang lain. Ilmu tasawuf ini kalau kita tengok, ilmu untuk nak perbaiki akhlak kita. Kita punya fikiran kita punya ni nak baiki dalam ni. Tak nampak dah ni. Ini kalau tidak ada ilmu tasawuf, kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang berfiqh, alim dalam ilmu fikih, walam dia tasawuf, tidak ada ilmu tasawuf dalam dia, faqad tafassaqa. Orang ini akan merosakkan agama tu sendiri. Rosak agama dengan sebab dia. Walaupun tafaqqah, walaupun orang ahli fiqh, tapi kalau tak ada tasawuf, tafassaq, dia akan rosakkan agama tu balik. Fiqh ni ibarat ulama, saya cakap dulu, fiqh ni ilmu macam lawyer ni. Ilmu berkenaan dengan kanun undang-undang Islam, fiqh lah orang panggil.
Kalau sembahyang apa syarat dia, macam mana nak kata batal, macam ni. Kalau ambil semua yang tu, rosak orang tuan-tuan. Kalau tak ada hati. Nampak? Wa man tawafa wa lam yatafaqqah faqad zandaqa. Orang yang ada tasawuf, kuat bertasawuf tapi tak mengaji fiqh, faqad zandaqa. Ini lagi berat, boleh jadi zindik. Berpura-pura di dalam agama itu lagi teruk. Tapi kata Imam Malik, wa man jama'a bainahuma. Sesiapa yang jamaah, himpunkan dua-dua sekali. Fikih pun ada, tasawuf pun ada di dalam hati. Ilmu ada, zikir ada, selawat ada, istighfar ada, semua ada di dalam hati. Mahabbatullah, mahabbatul Nabi, mahabbatul ulama, mahabbatul awliya, semua dikumpulkan di dalam hati. Faqad tahaqqaqa. Inilah orang yang paling kuat dalam agama. Ini bukan benda main-main. Sekarang dunia dah akhir zaman, ulama habis. Yang merosakkan agama sebab tu banyak sekarang tuan-tuan. Kita di dalam akhir zaman ini, jangan tinggal zikir, jangan tinggal amal, jangan tinggal berselawat, jangan tinggal, buat, teruskan. Inilah bekalan kita untuk nak stabilkan balik kita punya keimanan kita ni, nak kuatkan balik iman ketika mana fasadi ummah, ketika mana umat sedang dalam kerosakan. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina. Wallahu ala ghafarallahu lahu wa liwalidayhi ولجميع المسلمين بجاه سيد الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين آمين. نفعنا الله به وإياكم كما نفعنا بأصل أنه جواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.